Terima kasih Puan Siti Rafika. Semoga keadaan di Tenom tu akan seperti biasa semula. Dan saya juga nak ambil kesempatan ini untuk nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua, kepada peserta-peserta kita yang cuba melapangkan masa pada hari Jumaat untuk bersama dalam sesi snippet dan juga kemudiannya bersama untuk sesi hands-on. Kenapa ia dinamakan snippet? Kerana ia ringkas saja dengan satu topik yang kecil saja. Of course, kalau kita nak baca lagi tentang topik itu, kita boleh bacakan lagi. So, dan juga kepada tim daripada CDL, ya, Azwani dan Siti, ya, penyokong utama setiap minggu yang berada di belakang latar yang kita lihat ni. Mereka aspek teknikal dan sebagainya. Slide saya selalu saya hantar kepada mereka. Mereka akan paparkan. Terima kasih Azwani dan Siti. Young ladies, but cukup bagus, cukup baik, dan saya kagum dengan kesabaran mereka selalu. Yeah. Very good. Kalau ada peluang nanti, kalau untuk rakan-rakan nak bersemuka, nanti kita cubalah tahun 2023 ni, kalau ada peluang. So, selamat tahun baru 2023 dan selamat bertugas semula. Saya tahu minggu pertama kita sibuk dengan pelbagai perkara dan kita cuba mencari masa, mencuri masa untuk nak memastikan bahawa tugas kita tu sempurna. Kalau minggu lepas saya sebut tentang kesempurnaan, iaitu konsep Kodawari yang diutarakan oleh pihak keilmuan, ya, pihak yang cendekiawan daripada negara Jepun. Tapi minggu ni saya pula nak utarakan konsep cognitive dissonance, ketidakserasian kognitif. Bila berlakunya ketidakserasian kognitif? Cognitive dissonance ni, konsep ini atau istilah ini dimulakan, kalau lihat di paparan, anda boleh lihat A Theory of Cognitive Dissonance oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Kali pertama saya dengar istilah ini ialah lebih kurang 25 tahun dahulu. Dalam perbualan ada seorang rakan disebut tentang cognitive dissonance ini. So saya pun, masa itu pun saya cuba carikan ilmu tentang what is actually cognitive dissonance, right? Tetapi mungkin istilah ini anda akan fikir, apa Dr. Mahinda hari ini nak masuk pada satu aspek akademik sangat ke? Tidak. Kalau saya uraikan nanti, anda akan rasa bahawa kita semua melalui fasa cognitive dissonance ini. So, apa sebenarnya cognitive dissonance? Ia adalah satu keadaan mental, pemikiran, dalam pemikiran kita, bila ada dua perkara yang bercanggah, conflicting, tentang kepercayaan, tentang nilai, atau tentang mungkin sikap kita. Tetapi pada lazimnya kita sentiasa nak satu perkara, satu keadaan yang konsisten di antara kalau kita ada dua kepercayaan atau nilai dan sikap yang bercanggah. Kalau tidak, dia akan sentiasa meletakkan kita dalam keadaan yang tidak selesa. Kalau ada percanggahan itu dalam minda kita, iaitu cognitive dissonance ini. Dan saya akan berikan contoh. Okey, so apa contoh-contoh, ya, cognitive dissonance ini? Contoh yang pertama, kita nak sihat, tapi kita tak bersenam setiap kali. Atau makan makanan yang mempunyai zat yang diperlukan. So you feel guilty. Dua keadaan yang bercanggah. You want to be healthy, but at the same time kita tak buat sesuatu macam mana kita nak sihat. Kita nak keadaan badan kita sihat. Yang kedua, kita ramai yang isap rokok, tahu atas kotak rokok pun dia tak tulis bahaya untuk kesihatan. Tapi kita kata, tak adalah. Bila saya isap rokok, saya rasa relax. So itu self
nak tenteramkan diri. Satu lagi contoh, anda kata nak simpan duit. Tapi bila ada je duit lebih, kita belanjakan. Satu aspek dalam pemikiran kita menyatakan kita nak simpan duit. Satu lagi tarik kita untuk belanjakan duit. So we are caught dalam cognitive dissonance ini. Sentiasa dalam dua keadaan. Kita nak adakan kelas tambahan, tapi pada masa yang sama kita petang ni nak pergi buat ni. Mana satu? Should I do or should I not do? Atau nak buat sesuatu yang meletakkan kita dalam satu keadaan yang bercanggah. Yang terakhir, you have a long list nak buat. Pergi melawat rakan ke dan sebagainya. Tetapi bila datang masa untuk kita ada masa lebih sedikit, kita duduk depan TV dan kita habiskan masa dengan menonton TV. Kemudiannya kita tertanya, how did the whole day go? Macam mana? So kita akan berada dalam dua fasa atau dua keadaan situasi yang berbeza setiap kali. Saya tahu isteri saya selalu komplain. Dia beritahu saya dia nak kontrol makan. Dia nak kawal sebab makanan kadang-kadang berminyak sangat. Tetapi dia kata bila datang pukul 10 ke macam tu, mesti nak pergi ke kantin sekolah. Your call, you nak pergi ke situ. Dan lepas dah makan, then you feel guilty. Dalam cognitive dissonance itu satu daripada dia punya simptom dia, bila kita dah buat, kita rasa guilty. Kita hisap rokok, walaupun kita tahu itu tidak baik untuk kesihatan kita rasa guilty. Kita makan terlalu banyak pun kita rasa guilty. Tapi kadang-kadang kerana ikut makanan lazat, hari ini ada jamuan di sekolah, maka kita makan. Ramai ada yang bawa potluck, so kita makan. Kemudiannya kita rasa guilty. So, perkara itu sentiasa ada dalam minda kita. Nak makan, tapi pada masa yang sama, kita tahu ia tidak baik sebagai satu tabiat yang selalu kita amalkan. Next slide please. So, sebelum itu, cuba lihat apa yang ada di sebelah kanan. Discipline is being able to force yourself to do something in spite of how you feel. Over and over until it becomes a habit. Bukan mudah kadang-kadang rakan kita kata, teh tarik. Sorry lah. Tak nak teh tarik. Saya nak teh si tanpa gula. Kerana kita dah biasa. Kita punya taste bud dah kata tu. Dan kadang-kadang kita tahu kita ada kerja-kerja yang perlu tindakan. Tapi rakan kita panggil, petang ni let's go shopping. Kita pun setuju juga. Itu berlaku pada kita. So, disiplin, kita cikgu-cikgu semua selalu gunakan istilah disiplin. Tetapi what is discipline? Discipline is being able to force yourself to do something in spite of the challenges. In spite of benda tu sukar untuk kita ikuti. We follow. So, discipline is not easy. Seterusnya, untuk berasa tenteram secara konsisten, supaya kita tahu, kita perlu serasikan apa yang kita percaya dengan apa yang kita buat. Kalau kita nak kurangkan makanan yang ada kolesterol yang tinggi, maka kita kena kurangkan. Apabila kepercayaan kita diuji dengan kejadian-kejadian yang tidak selaras dengan apa yang kita percaya, maka akan rasa timbul tidak tenteram. So we have to, maka akan wujud konflik. So to avoid the conflict, kita cuba serasikan daripada tidak ada ketidakserasian kognitif. Kerana apa jua kita buat tu melibatkan pemikiran, aspek mental kita. Sebab itu ia dikatakan cognitive dissonance. Kerana ia melibatkan pemikiran kita. Dan untuk shock sendiri, kalau saya dibenarkan gunakan istilah itu, kita kadang-kadang confirmation bias. Kita hanya suka maklumat yang mirip kepada kepercayaan kita. Tak adalah. Ada juga yang mengatakan, tak isap rokok tak apa, vape okey, vape boleh. Vape tak ada masalah. Belum ada kajian yang menyatakan vape bahaya. Tapi sebenarnya di luar sana sudah mula ada maklumat tentang bahaya-bahaya vape juga. Apa yang lazim tidak semestinya betul. Dan kita
kena faham perkara itu. Walaupun dari segi kepercayaan, dari segi sikap, dari segi nilai, apa yang lazim tidak semestinya betul. So coding was a shutdown ni, kalau orang seiras atau selaras dengan pemikiran kita, kita boleh buat coding dengan dia. Tapi kalau dia tak seiring dengan pemikiran kita, maka kita shutdown. Siapa-siapa pun lah. Kalau kita rasa apa yang dicakap ni tak kena dengan cara pemikiran kita, kita shutdown. So either kita saling bersetuju atau kita tidak sependapat. Kita sentiasa akan ada dalam keadaan-keadaan begini. Next slide please. So we have to always choose. Kalau you lihat paparan di sebelah kanan, the art of choosing. So remain conscious, have a good self-control, banyakkan listening mindset, mendengar daripada telling mindset. Kita sentiasa jangan terfikir apa yang kita fikir, apa yang kita cakap itu betul. Sediakan ruang dalam minda kita untuk menerima fakta, fakta yang disokong dengan tepat. Kadang-kadang ramai orang dalam zaman sekarang ini melontarkan fakta-fakta, tapi kita pun tak tahu. Dia kata itu fakta. Walaupun itu betul atau tidak, we don't really know. So kalau nak mengurangkan cognitive dissonance ini, ketidakserasian kognitif, satu, either kita tambah maklumat tentang apa yang kita lakukan. Walaupun ia salah, kita cuba dapatkan maklumat untuk menyokong tabiat yang buruk kita itu. Merokok ke, vape ke, tabiat makanan. Kita kata, tak apa yang saya makan ni okey. Kenapa saya pakai minyak Smart Balance? Smart Balance ni clear. So, that self-prophecy itu kita nak tenteramkan diri kita. Kita dapatkan maklumat. Itu cara pertama. Yang kedua, kita cari maklumat lain. Saya, walaupun saya kerani, saya duduk 7 jam menaik dan sebagainya, tapi tak, saya okey walaupun saya duduk kerana makanan saya jaga. Tapi sebenarnya kita tahu ia melibatkan kedua-dua. Kalau kita sedentary, banyak duduk 5 jam, 6 jam atau 7 jam, tidak berarti kita makan makanan yang terbaik itu akan cover yang kita tak bergerak itu. Yang terakhir yang paling baik, yang paling sukar, yang paling mencabar, menukar kepercayaan kita, menukar tabiat kita. Berhenti merokok umpamanya. Bukan mudah. It's very difficult. Nak jaga, mengawal makanan, very difficult. Nak buat amalan-amalan terbaik tentang apa yang kita percayai. Walaupun dari segi tugas kita, kerja kita. Walaupun kita tahu bahawa cikgu ni ramai, kadang-kadang dikata kita ada beban tugas yang tinggi. Tapi macam mana kita nak cari penyelesaiannya? How do we find? So, disiplin. Balik kepada disiplin yang saya bacakan tadi, disiplin is being able to force yourself to do something in spite of how you feel, over and over until it becomes a habit. Dan disiplin itu menjadi satu kelaziman untuk kita. Kalau tentang makanan, tentang tata cara kerja kita, tentang nak datang menempati masa untuk datang ke kerja dan sebagainya. Kita kena buat banyak-banyak kali supaya jadi satu tabiat. So that is how you discipline yourself to do something. Force yourself to do something. Kalau tidak, kita boleh cari banyak alasan yang lain untuk katakan mengapa kita tidak buat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhiri, saya tahu ada penulisan juga tentang STEM Nation dan kita tahu bahawa ia tidak mudah tentang pelbagai perkara dan saya harap tuan-tuan dapat sedikit ilmu tentang cognitive dissonance. Dan kita semua alami itu, termasuk saya sendiri, saya melalui juga cognitive dissonance ini. Kita akhiri sesi kita untuk petang ini seperti yang saya sebutkan, iaitu buku adalah beban latihan untuk minda. Carilah ilmu, terukailah ilmu daripada pelbagai pihak. Dan
ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber juga. Dan akhir sekali, saya jemput anak saya untuk nak bacakan kata hikmah yang saya selalu sebut. You want to repeat both? Books are the training weights of the minds. Buku adalah beban latihan untuk minda. If the child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. You want to repeat it? Which one? Both. The buku adalah beban latihan minda. Books are the training weights of the minds. If the child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Thank you. So ini adalah peringatan untuk kita semua. Saja aja setiap Jumaat dia akan mendengar saya cakap, dan pada satu hari dia bacakan semula pada saya. Dan saya kata, okay, next week I'm going to ask you to share this with all those who are on board. So dengan cara itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah hikmat kita sebagai pendidik. Kita beri sumbangan kita untuk peningkatan prestasi pendidikan di negara kita. Hanya Tuhan saja yang akan memberkati sumbangan kita, sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sebagai cikgu di sekolah. Jangan ingat Dr. Mahinda, dia dah bersara. Saya sentiasa kagum dan saya respect sumbangan anda di sekolah sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pentadbir, atau juga dalam apa jua kapasiti pun. Terima kasih kerana sumbangan itu. Marilah kita beri sumbangan yang paling menyerlah untuk sistem pendidikan kita bagi tahun 2023. Cikgu ini penting bagi anak murid kita. We are very important. You are the ambassadors. Let's do a good job always. And our children, mereka akan sentiasa ingat. Mereka akan sentiasa ingat cikgu. Dan minggu lepas, saya bersama isteri dan anak makan di satu kelab di Putrajaya ni. Datang satu keluarga besar, duduk di meja tepi. Pertama sekali sebelum nak duduk pun, ada 3 daripada anak mereka tu pernah jadi anak murid isteri saya. So first thing dia beritahu ibu dia, itu cikgu saya di meja sebelah. And then ibu dia tegur, and then all of them are saying that you were their teacher. Dan isteri saya pun ingat 2 daripada mereka, walaupun dah beberapa tahun ya, mereka tinggalkan bangku sekolah. So tuan-tuan dan puan-puan, pelajar kita sentiasa akan mengingati kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.